Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedar tak sedar, kita dah hari ke-8 ya, dalam membicarakan buku Beri 2 Minit dalam siri Tazkirah 5 Minit. Tetapi kita di hari ke-9 bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya memulakan aktiviti kalaulah dikatakan berdakwah secara serius ini setelah pulang daripada menunaikan fardu haji pada tahun 2006. Maknanya dah 14 tahun lah. Okay. Kenapa? Saya rasa bersyukur sangat. Dulu tak nak pergi haji. Isteri saya ajak daripada tahun 2000 lagi. Tapi saya kata apa? Yang kita ni muda, lagi lambat lagi nak mati. Ya sebenarnya saya takut nak pergi. Okay. Banyaklah. Tapi Roza, isteri saya ni dia tak, lepas kita kata macam tu, dia minta lagi. Yang jom layang pergi haji. Saya tengok cousin kita pergi haji muda-muda balik seronok je. Saya pun kata lah, saya tak ada duit. Nanti bila dah pencen nanti, dapat gratuity, dapat pampasan, kita pergilah. Tapi yang sebenarnya saya fikir, saya takut nak pergi menunaikan fardu haji. Tetapi adalah peristiwa yang telah saya tulis dalam buku Travelog Haji, Mengubah Sempadan Iman. Kenapa tiba-tiba Allah buka pintu hati saya untuk menunaikan fardu haji. Dan dia menjadi satu sejarah lah. Buku Travelog Haji telah dibaca oleh lebih 1 juta orang. Alhamdulillah. Baik. Jadi Allah bagi bila balik daripada menunaikan haji, saya menjelajah ke seluruh Malaysia, bercerita tentang pengalaman yang telah saya lalui ini. Ada banyak pahit manis lah dalam menjalankan kerja-kerja ini, usaha ini, dalam melakukan dakwah secara menyampaikan secara lisan ini. Tetapi ada yang kita kenang yang manis-manis sajalah. Salah satu yang saya nak bercerita pada pagi ini sebelum kita mula Tazkirah 5 minit pada pukul 6.25 ialah datang saya mengumpul banyak followers lah yang sebaya dengan saya, yang mempunyai latar belakang yang sama, yang jenis takut nak pergi haji. Dan kebanyakannya mereka datang berjumpa. Tapi satu peristiwa yang saya kenang sampai sekarang ini cerita tahun 2007 gitulah, 2007-2008 gitu. Dia kata ada sepasang suami isteri datang dengan anak. Selepas saya kuliah maghrib di sebuah masjid. Dia kata apa? Prof, ini anak saya ni, ya Allah, minat betul dengan Prof. Dalam umur dalam 6-7 tahun, saya dah tak ingat dia, tapi muda lagi lah. Dia kata dia cukup minat tengok video Prof Travelog Haji itu. Sampai dia ulang. Sampai dia boleh berceramah tentang ibadat haji ni. Jadi, saya pun katalah, cuba ceramah dekat pakcik. Dia pun terus dengan penuh semangat. Kita lakukan ini semata-mata kerana Allah. Semata-mata kerana Allah. Semata-mata kerana Allah. Ya Allah, saya. Masya Allah. Barulah saya terkenal. Memang dulu saya pun semangat macam itulah. Bercakap, ya Allahu Akbar. Benda tu datang daripada hati. Kamu dah makin tua, dah 10 tahun lebih, kurang sikit lah dia punya kegairahan tersebut. Tetapi kalau tuan-tuan tengok dalam 8 hari ni pun ada masanya saya tak dapat kontrol juga. Bercakap, ya Allah, semangat sungguh. Kenapa? Mungkin latar belakang saya lah. Saya pemidato terbaik seluruh MRSM dulu. Jadi jenis bercakap ala pidato. Jadi saya minta maaf lah. Isteri saya selalu kata pada saya bila berceramah, yang ini orang tua-tua semua jangan duduk cakap semangat sangat. Bagi slow sikit. Allahu Akbar. Saya cubalah. Baik. Dan ada juga kenangan manis selepas saya mengadakan Tazkirah 5 minit. Contohnya, semalam saya dapat gambar ni. Tengok ni gambar. Mak kepada anak ini hantar mesej dekat saya. Dia kata apa? Prof, ini peminat Prof ni. Saya tanya berapa umur ni? 6 tahun. Tiap-tiap pagi dia kata tunggu. Pegang buku Beri 2 minit. Dah pandai baca ke? Tapi dia semangat lah tengok handphone tu. Jadi saya kata, besok tunggu saya. Saya nak tunjukkan gambar ni kepada anak ini. Mudah-mudahan dia jadi satu kenangan. Saya doakan, ayah doakan supaya anak anda diberkati Allah, dirahmati Allah, dan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh yang mendoakan ibu bapa. Baik tuan-tuan, 6.25.
Hari ini topik bab ke-8. Tajuk daripada beri 2 minit ini, hidup sesaat. Baik, kalaulah saya berceramah secara live ataupun bersemuka face to face di masjid ataupun di organisasi, saya akan tanya, tuan-tuan semua ni akan hidup berapa lama? Tahu tak? Jadi biasa mana tahu bro, ini kerja Allah. Saya kata, ya Allah, kalaulah kita tahu berapa lama kita hidup, tentu perangai kita berubah. Kalau kita tahu besok kita nak mati, malam ni okey lah, hari ni okey lah. Sebab contohnya lah, pertama kali saya dikejarkan ke hospital pada tahun berapa ya, 10 tahun sebelum nak pergi haji, 2006. Saya pergi haji 2006, 10, dalam tahun 2000 gitulah. Saya dikejarkan hospital kerana masalah jantung. Okey, jadi bila masalah jantung, nak kena buat pembedahan, operation lah, angiogram. Masa tu takut betul lah. Bila jantung ni terjadi apa-apa pada jantung, mati ya. Duk fikir lagu tu lah. Jadi malam tu tak tidur. Ini sebelum pergi haji ni, cerita sebelum pergi haji ni. Malam tu tak tidur. Bangun pukul 2 pagi, 3 pagi di hospital, di Shah Alam ni. Semayang tak berhenti. Semayang tahajud, ya Allah Tuanku, minta macam-macam lah. Ampunkanlah dosaku, ya Allah. Sebab apa? Besok nak operation baru. Belum tentu lagi mati. Tapi perasaan seolah-olah kalaulah gagal operation tersebut, tak adalah. Bye-bye. Jadi sebab itu kadang-kadang saya berfikir, Allah bagi kita sakit ni, Allah bagi COVID-19 ni, supaya kita berfikir sejenak, berenung sejenak, supaya ingat tentang kematian. Jadi, saya bila tulis buku ni, ini bab yang ke-8, tepat di peringkat awal lah. Saya kata, macam mana kita tak tahu? Sedangkan ayat 45 dalam surah Yunus, Allah menyatakan. Kita tengok sekejap ya. Kena betul-betul tengok ni. Ayat 45 surah Yunus. Semalam, ayat 19 sebut ayat 9. Allahu Akbar. Berderu-deru orang kata salah, Prof. Okey, sebab live kan. Itu yang saya tak berapa suka live tu. Pembetulan payah nak buat. Baik. Ini surah ayat 45 surah Yunus. Terjemahan dia kata apa? Allah kata apa? Ingatlah akan hari Allah menghimpunkan mereka pada hari kiamat kelak dalam keadaan mereka merasai seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia melainkan sekadar 1 saat sahaja daripada siang hari. Allah kata kita hidup 1 saat daripada siang hari. Betul ke? Saya umur 56. Ini bulan birthday saya ni, bulan 5 ni. Tak lama lagi. Kalau tidak, biasanya isteri saya akan buat makan-makan sedap saja. Ini tak berapa lah kot bulan puasa ni. Baik. Saya umur 56. Ada orang umur 60, 70. Macam mana boleh 1 saat? Yang ni nak kena dihuraikan supaya kita berfikir. Baik tuan-tuan, semalam kita berfikir, semalam pasal mati, masuk kubur. Sebelum kita masuk syurga, sebab rasanya kita semua nak masuk syurga lah. Sebelum kita masuk syurga, kena, Masya Allah, kena mati dulu. Lepas mati, meninggal. Lepas meninggal, dibangkitkan di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita semua ini, Allah kata, kami terus masuk syurga tanpa dihisap. Okey, bila kita masuk syurga tanpa dihisap, bermakna kita duduk dalam syurga itu berapa lama? Masuk saja dalam syurga, kekal selama-lamanya. Infinity. Baik, saya kata, kita akan hidup di dunia ini, katalah bagi contoh, semua sekali tuan-tuan yang ada, yang duduk dengar cerita ni, akan hidup di dunia 100 tahun. Mati, meninggal, masuk syurga, berapa lama kita hidup dalam syurga? Selama-lamanya. Tapi untuk hari ni, kita kata kita hidup dalam syurga 100 tahun je. 100 tahun di dunia, 100 tahun di syurga. Berapa nisbah dunia dan syurga? 1:1. 50 nisbah 50. 100 nisbah 100. Asal sama banyak, kira okey lah. Maknanya, kalau kita tahu kita akan hidup di dunia 100 tahun, kita akan mati dan masuk syurga hanya 100 tahun, maka kena seimbangkanlah dunia dan akhirat ni. Kerja. Tiba-tiba bunyi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti ya. Pergi semayanglah pula. Pasal apa? Dah kita akan hidup di dunia 100 tahun, lepas tu nak masuk syurga 100 tahun. Kena seimbanglah. Tapi berapa ramai orang degil? Lara. Kerja. Bunyi azan pun dia tak peduli. Tak pergi ke masjid pun. Contoh macam tu lah. Tetapi kita kata hidup di syurga selama-lamanya. Infinity.
Saya naikkan hidup di syurga 300 tahun. Hidup di dunia 100 tahun. Sekarang berapa nisbah dia? 1/4. 75% syurga, 25% dunia. Nampak tak? Dia makin kecil. Tapi kita kata hidup di syurga selama-lamanya. Saya naik 400 tahun di syurga. Dunia kekal 100 tahun. Berapa nisbah dia? Dunia 20%, syurga 80%. Tapi kita kata hidup di syurga selama-lamanya 1000 tahun, 100,000 tahun, 1,000,000 tahun, 1 bilion tahun. Tak berhenti-henti. Maka perbandingan hidup di syurga dengan di dunia, tak ada apa. Dunia tu jadi kecil. Tapi dia tak boleh jadi kosong. Pasal apa tak boleh jadi kosong? Sebab kita kena hidup di dunia, barulah kita meninggal, barulah masuk syurga. Maka tak boleh jadi kosong. Sebab itulah Allah kata dalam surah Yunus ayat 45, 1 saat daripada siang hari. Pasal apa dia tak kata 1 saat daripada 1 hari? Dia nak menunjukkan bahawa, ya Allah, sikit benar kehidupan dunia. Tapi yang kita duk kejar sungguh. Jangan silap faham ya. Dunia ni kena jaga juga. Tetapi dunia ini janganlah melebihi kepada apa yang nak dikejar di akhirat besok. Kena jaga yang itu. Sebab itulah dalam bab 8 ini pentinglah untuk saya, untuk kita merasai bahawa seolah-olah kita hidup 1 saat daripada siang hari sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Yunus ayat 45. Allahu Akbar. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita fikir macam tu, insya-Allah apa yang kita nak buat, tak adalah kita nak buat jahat ke orang. Allah hidup 1 saat je. Masya-Allah. Tak adalah kita nak cemburu ke orang. Tak adalah nak tuduh orang tu riak lah, orang ni takbur lah, orang ni gitu. Duk cerita pasal orang. Cerita pasal diri kita ni. Adakah kita sudah hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Terima kasihlah. Terima kasih pada mama anak ini yang menghantar gambar semalam. Bukanlah nak apa, tapi happy je saya tengok budak ni. Baca buku beri 2 minit. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita akan habis buku ini sepanjang musim bulan Ramadan ini sampailah bila kita akan berhenti. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.